بسيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 42. 42 baris yang ketiga daripada bawah. Surat 42 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum was-suhha fa innama halaka man kana qablakum bis-suh. Iyyakum was-suh fa innama halaka man kana qablakum bis-suh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, dan akan kikir daripada kamu. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, daripada kedekut, dan akan kikir. Jauhkan oleh kamu akan kikir, jauhkan daripada kamu. Jauhkan ni kedua-dua belah. Jauhkan diri kamu daripada kikir. Satu lagi, jauhkan kikir daripada diri kamu. Kerana hanya senya binasa ummah yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum was-suh fa innama halaka man kana qablakum bis-suh. Ini sambungan bab yang kelima pada menyatakan kikir. Kikir ni kedekut. Walaupun panggilan dia banyak, tapi kita kedekut lah. Kikir ni kedekut, kupi, dia banyak panggilan dia. Dalam FB tulis tahi hidung masing apa dia kata. Ya kau? Ada? Kikir tahi hidung masing. Gitu. Dia banyak-banyak panggilan bagi kikir ni. Tapi kita sebut kikir ni kurang sedikit lah. Kitanya kedekut. Kedekut dan kasih akan harta. Kedekut satu, dan kasih akan harta. Yang mana kedekut dan kasih akan harta ni dua sifat yang asing-asing ni, sama-sama sifat kecelaan. Tetapi kikir, kedekut dengan kasih akan harta ni diletakkan sekali pada bab, pada satu bab. Kerana ada kaitan antara kikir, kedekut dan kasih akan harta. Di hadapan dia akan bicara yang mana asal punca bagi kikir, kedekut itu ialah kasih akan harta. Jadi asal kedekut adalah kasih akan harta. Maka didatangkan kedekut dan kasih akan harta ni
pada satu bab. Kemudian terdahulu didatangkan dua ayat Al-Quran. Dua ayat Al-Quran. Ayat yang kedua tu. Ayat yang kedua tu minggu lepas saya baca berulang kali. Tapi baca tu salah. Kemudian dalam FB sebenarnya pada masa saya baca ayat tu, orang yang mengikuti FB dia sudah masukkan ayat tu dalam FB. Tak perasan berapa kali dah. Ada Nazri? Tak perasan. Sebab masa baca ayat yang kedua, wala yahsabanna alladhina yabkhalu bima atahumullahu min fadlihi tu, ketika tu ada dah di kalangan hok mengikuti FB-nya, dia masuk dah ayat dalam FB tu. Sebab ada satu tempat tu saya baca memang salah sangatlah. Tengok semula tu. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah sayutawwaquna bihi. Saya baca sayutawwifuna bihi, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi titik tak cukup. Ayat ni saya tulis tapi titik tak cukup. Titik tak cukup siap. Jadi qaf jangan baca dengan pe. Baris tu betul dah. Tapi baca baris salah juga. Dia dengan bina maf'ul ni, tapi saya baca jadi dengan bina fa'il. Salah juga situnya. Baris betul dah. Cuma yang salahnya titik tak cukup. Sayutawwafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kita lain kali kalaulah ayat Al-Quran tu tersilap baca, kita wajib kena tegur. Kalau kita tahulah, kita wajib kena tegur ayat Al-Quran ni. Faham tak ni? Kita wajib kena tegur. Tegur kemudian tak apalah, kita perbetulkan. Tapi seeloknya pada masa salah tu tegur dah. Ada ni. Ini ayat Al-Quran. Sebab tu ayat Al-Quran, contohlah kalau dalam kitab tu tersilap cetakan dalam kitab ayat Al-Quran tu, wajib kita baiki. Dia biasa dalam kitab ni tersilap cetakan. Kalau bukan ayat Al-Quran, kok pandai kita lah, kita tak mau baiki, kita nak biarkan hak cetakan, hak kitab kita, tangan kita tu salah, tapi kita baikilah juga. Dan kalau salah cetakan, baiki. Tapi kalau salah cetakan tu adalah ayat Al-Quran, wajib kita baiki. Itu hukum dia gitu. Sebab itu adalah ayat Al-Quran. Jadi kalaulah salah bacaan, kalau dah kita tak tahu, sama-sama tak tahu, tak apalah. Kerana kalau kebetulan kita tahu ayat tu, tambahan pula sekarang cukup mudah nak tengok Al-Quran ni, tak payah bangun di depan tu, tangan ada dah ayat Al-Qurannya, dalam telefon tu ada kan. Jadi hak live FB minggu lepas tu ada. Mengikuti live FB tu dua orang dia masuk ayat tu. Dia masuk ayat surah Al-Imran ayat yang ke-180. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu ayat yang kedua yang didatangkan pembicaraan berkaitan dengan kedekut, yang mana kedekut setengah daripada sebesar-besar sifat batin, sifat hati yang membinasakan. Kemudian sebagaimana saya sebut minggu lepas lah, dia kedekut ni yang tercela pada syarak adalah kedekut daripada perkara yang wajib.
kedekut daripada zakat, kedekut daripada nafkah, kedekut daripada perkara yang wajib. Kalau kedekut daripada perkara yang sunat, itu tidak tercela tetapi rugi. Rugilah kitanya kalau kita kedekut daripada perkara yang sunat. Perkara yang sunat ni dia menampung kekurangan daripada perkara yang wajib. Dan perkara yang sunat ni akan mengangkat darajah kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga darajah kedudukan kita di dalam syurga daripada amal-amal yang sunat. Sebagaimana kita bukan hanya sembahyang fardu, kita sembahyang sunat. Bukan hanya puasa fardu, kita puasa sunat. Sebab apa? Sebab amal-amal sunat ni dia menampal kekurangan yang ada dalam hak fardu kita. Jadi kalaulah kita kikir kedekut daripada perkara yang sunat, akan jadi binasa juga kalau kewajipan kita tidak cukup. Pada ni dia menampal kekurangan dalam kewajipan kita. Tiba-tiba kewajipan kita tak cukup. Tu kebinasaanlah kepada kita pula jadinya. Dia begini. Dia hak kewajipan kita wajib kena sempurnakan. Kalau terdahulu kita kedekut daripada bayar zakat, kita wajib kena qadakan kembali. Kalau kita kedekut daripada nafkah wajib, kita sudah terhutang, kita tunaikan kembali. Faham tak ni? Hak kewajipan wajib ditunaikan kembali. Kita buat contohnya, kita tinggal sembahyang. Kewajipan kitanya, kita qada kembali sembahyang yang kita tinggalkan. Kemudian selesai, kita perbanyakkan sembahyang sunat. Yang mana hak kewajipan tidak boleh ditampung dengan amal sunat. Kewajipan wajib ditunaikan kembali. Kewajipan wajib ditunaikan kembali. Hak sunat ni menampal kekurangan dalam ibadah wajib yang kita buat cukup tapi tak sempurna. Dia gitu. Faham tak ni? Ibadah sunat dia tidak boleh menampal apa ni? Diri ibadah fardu tidak boleh. Ibadah sunat tidak boleh menampal diri ibadah fardu. Dia hanya boleh menampal ibadah fardu yang cukup, yang tidak sempurna. Ni atas dunia ni. Ni atas dunia. Kita cerita atas dunia. Kewajipan kepada kitanya, kalau hak wajib, kita wajib kena tunaikan kembali. Kita wajib kena tunaikan kembali. Tak boleh nak tampal dengan amal-amal sunat. Amal-amal sunat hanya menampal kekurangan yang ada dalam ibadah wajib kita yang cukup. Ini cerita atas dunia. Adapun di hari akhirah, di hari akhirah sampai masa pembicaraan, tiba-tiba tanpa kita sedari, atas dunia kira-kira kita kewajipan kalau hak tertinggal pada masa dahulu, kita qadakan kembali. Anggaran kitanya, kiraan kitanya, ni semua anggaran kiraan. Sebab terkadang kefarduan tu lama-lama dah kita tinggalnya. Kita tunaikan kembali, qada kembali pada anggaran jangkaan kita, ijtihad. Dia makna kita fikir bersungguh-sungguh dengan kiraan kitanya cukup. Pada ni. Betul lah setakat tu. Kita pun perbanyakkan amal sunat. Ini cerita atas dunia. Adapun di hari akhirah, yang atas dunia kita sudah menunaikan kewajipan dengan bahawa kita qada kembali kewajipan yang kita tinggal. Itu kewajipan atas dunia. Ini kita bicara pula di hari akhirat. Pada masa pembicaraan hisab, tiba-tiba ada kefarduan kita yang tidak cukup. Ada kefarduan kita yang tidak cukup, yang di luar kiraan kita lah tu.
Maka barulah amal sunat boleh menempati apa? Menempati. Boleh duduk di tempat fardu tu. Apa? Menempati. Tak faham? Menepati lain. Menempati ni, menempati lah. Bahasa buku juga tu. Mana orang sekolah tinggi, duduk jabat tinggi. Menempati dia atas dunia. Hak kefarduan kita yang kita tinggalkan, amal sunat tidak boleh menempati di situ. Tak boleh. Saya tak payah qada lah, saya amal sunat banyak dah, ganti situ. Tak boleh. Wajib kena buat, qada kena buat hak wajib ni. Hak sunat tidak boleh menempati di situ. Faham tak ni? Atas dunia. Adapun di hari akhirah, pada masa hisab, tiba-tiba ada kefarduan. Kalau kita sini kok bab kewajipan zakat lah contohnya. Atau contoh tadi semayang, samalah juga. Tiba-tiba ada kefarduan, sembahyang ke, zakat ke yang tidak cukup, maka hak sunat ni boleh menempati di tempat yang mana fardunya tidak cukup. Di akhirat boleh menempati. Atas dunia tak boleh. Kita wajib kena qadakan kembali kefarduan yang kita tinggalkan. Kita nak kira tak apa, tak payah qada semayang, tak payah qada zakat. Sebab apa? Sebab saya semayang sunat banyak. Saya sedekah jariah pun banyak sangat. Dermawan sangat. Mana kita kata kau? Banyak sedekah jariah. Tak boleh. Dia kena qada kembali zakat yang dia tak bayar. Ada ni. Zakat kira tak banyak ni. Banyak tak banyak pun hak kewajipan tidak boleh ditempati dengan hak sedekah sunat. Tak boleh atas dunia. Di hari akhirat kita sesat atas dunia kewajipan kita ni. Hak kefarduan yang kita tinggalkan, kita tunaikan kembali. Zakat kita bayar semula, semayang kita qada semula. Kiraan kitanya selesailah. Anggaran kita selesai, kiraan kita selesai. Selesailah kewajipan kitanya. Kita kemudian kita perbanyakkan pula amal sunat. Semayang sunat kena banyak, sedekah jariah kena banyak. Sampai di pada masyar, pada masa hisab, tiba-tiba ada kefarduan yang kosong. Sebab kita di mahsyar akan dibentang satu helaian catatan ni. Ada ni. Hak yang pembicaraan yang sepenuhnya lah. Ada tanpa pembicaraan, tanpa hisab, kita maklumlah. Tanpa hisab, tanpa mizan. Tanpa hisab tidak akan menerima catatan amalan. Mereka yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan terima catatan amalan dan tidak ada mizan. Orang yang ada hisab akan terima catatan amalan, kemudian akan ditimbang atas mizan. Ada gitu. Hisab ni sendiri ada hisab secara kurniaan. Kurniaan ni reka-reka. Ada hisab secara keadilan. Adil ni kau satu lah cek. Ada ni. Ada hisab secara dipanggil secara sir, secara jahat, secara tertutup, secara terbuka. Kalau kita kata sekarang lah dah. Pembicaraan tu ada secara dipanggil secara sir, secara perlahan. Kalau kita sekarang secara tertutup lah. Secara jahat, secara terbuka, begitulah. Pada ni. Mana kalaulah hisab tu secara keadilan, bukan secara kurniaan. Secara kurniaan kau kekak-kekak je lah. Secara keadilan kau akan dibentang satu catatan amalan. Tiba-tiba ada kefarduan kita yang tidak cukup. Maka di akhirah, bukan atas dunia, di akhirah hak sunat ni akan menempati di tempat kefarduan yang tak cukup tu. Pada ni di akhirah, bukan di dunia. Jadi kalaulah kefarduan zakat kita tidak sempurna, ada kewajipan hak lain kita tak sempurna, maka ditempati dengan sedekah jariah yang sunat. Tapi kalau tak ada sedekah jariah sunat, macam mana dalam keadaan
kitanya kefarduan tiba-tiba tidak cukup. Sebab tu dia sangat penting penekanan berkaitan dengan amal-amal yang sunat. Amal-amal yang sunat sangat ditekan. Dalam kitab kita tasawuf contohnya menekan kepada amal-amal sunat. Amal-amal fardu hak tu tetap ada hak tu. Itu suruhan yang putus hak tu tetap ada. Amal sunat ni hak kena tekan. Jangan salah faham pula. Ada orang salah faham. Dia cara amal sunat, amal fardu dia cuaikan, hak tu golongan yang tertipu. Memang betul lah yang ditekan adalah amal sunat. Sebab sunat ni tuntutan dia longgar. Bukan tuntutan putus macam hak kewajipan. Jadi tepat nilai kita ni betul tak betul mengabdikan diri akan Allah. Kuat tak kuat pengabdian diri kita akan Allah. Akhirah sungguh kedak kita ni tengok kepada amal-amal yang sunat. Tengok pada amal yang sunat. Kalau kita benar-benar mengabdikan diri akan Allah, Allah perintah hak longgar pun kita buat. Allah perintah hak putus hak wajib atau nak cerita dah tu. Maknanya kita ni secara kira dok kuat mana, tapi wajib kita takkan tinggal. Ada. Panggil mengabdikan diri akan Allah dah tu. Tapi hak pengabdian dia yang sungguhnya hak Tuhan perintah sudah. Tuhan perintah sudah. Walaupun longgar sekalipun hamba, maka akan turut perintah walaupun longgar sekalipun. Tu hak tepat nilainya di hak tuntutan yang longgar. Itu penting kepada amal yang sunat. Jadi kita bicara sini kok hak berkaitan dengan sedekah yang sunat. Sedekah wajib, zakat ke, kafarah ke, hak tu tetap dah tu. Ada ni. Dia wajib banyaklah. Buat contohnya zakat, buat contohnya nafkah. Hak wajib lagi apa lagi? Hak wajib kafarah. Kita hutang puasa banyak, lakau tahun, beli beras lah. Jangan kedekut waktu wajib. Ada ni. Ini cerita hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama telah pula harta tu bukan harta kita. Harta tu bukan harta kita. Sama telah jangan kedekut harta orang. Pulangkan kembali. Mana hak kita hutang? Tu sama telah lah. Ni hak kewajipan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni kewajipan kita dengan Allah. Adapun bayar hutang, hak tu hak harta orang lain yang dipinjamkan kepada kita. Sama telah lah kita wajib kembalikan segera. Jangan kedekut hak orang. Ni kita bicara ni, jangan kedekut harta yang Tuhan kurnia pada kita pada perkara wajib. Jangan kedekut harta yang Tuhan kurnia kepada kita kepada perkara wajib. Sama telah pula kita nak kedekut harta orang yang ada tangan kita. Kenapa tak mau pulangkan kembali? Bukan hak kita. Ada ni. Faham tak tu? Hak kata kedekut daripada zakat, kedekut daripada nafkah, kedekut daripada kafarah. Itu harta kita yang Tuhan kurniakan kepada kita. Ada pun sampai peringkat kedekut sayang nak bayar hutang orang. Itu kedekut hak orang, bukan hak kita tu. Ke mana? Kita bayar hutang ni, kita duit kita kepada orang ke, kita pulangkan balik duit orang yang kita pinjam, yang kita hutang. Kita pulangkan balik duit orang yang kita hutang pada masa kita terdesak. Tiba-tiba hak orang, tiba-tiba sayang nak kembalikan. Tu pelik sangatlah. Hak ni bicara hak harta yang Tuhan kurniakan kepada kita. Hak Tuhan beri kita atas kurnia Allah tu.
hak kita lah. Jangan kedekut. Hak Tuhan kurniakan kepada kita tu. Ada pun hak hutang bukan hak kita, hak orang. Ni pelik juga kadang-kadang. Hak orang pun disayang juga. Hak orang duduk tangan diri pun sayang juga. Tapi cerita lah tu. Hak tu berat lah tu. Ni cerita ni hak orang yang bakhil dengan harta yang memberi akan mereka itu oleh Allah daripada limpah kurnia Allah. Ni bakhil daripada barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah daripada limpah kurnia Allah. Bakhil Tuhan kita. Ada pun hak utang, hak kita hutang dengan orang, itu bukan hak kita, hak orang duduk dengan kita. Kita, dia bukan duit kita yang pergi minta sebab kita tersepit. Tapi ada orang bakhil siapa hak orang di dia pun dia macam hak dia, tak mau bayar. Tak ada orang seumpama tu. Tak ada. Senang lenang dah. Bukan kata kesempitan. Kenapa tak bayar? Kenapa tak bayar hutang? Kerana sayang. Kedeku. Bukan itu. Bukan kerana sayang. Bukan kerana kedeku. Kedeku siapa tu? Hak Tuhan beri pada kita ke? Hak orang hak ada di kita? Tu kedeku pelik tu. Hak orang pun disayang. Hak orang ni segera pulangkan kepada tuan dia. Segera pulangkan balik kepada tuan dia. Yang kita minta dahulu dalam keadaan kita tersepit. Jadi hak bicara berkaitan kedekut ni adalah kedekut daripada kewajipan syarak. Ini nak bicara lagi berkaitan dengan kedudukan berkaitan dengan sifat kedekut, sifat kikir. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasuh fa innama halaka man kana qablakum bisahhi." Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, jauhkan daripada kikir. Satu. Dan akan kikir daripada kamu. Jadi sini perjauh dua belah. Nabi suruh kita perjauhkan diri kita daripada kikir kedekut. Dan perjauhkan kikir kedekut daripada diri kita. Dua-dua belah. Nabi suruh jauh dua-dua belah. Kenapa Nabi suruh berjauh? Kerana hanya senya binasa ummah yang ada ia dahulu daripada kamu binasa dengan sebab kikir, dengan sifat kedekut. Hak kisah masyhur juga, kisah Qarun. Tu hak kisah masyhur. Kedekut daripada nak bayar zakat. Masyhur lah kitanya. Kisah Qarun. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun muhlikat, suhum muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi." Dia baca pesen berbaris belakang ujung. Dia baca wakah, kita maklum lah. Baca baris matilah. Berbaris ujung tu biasa orang pondok tu gitu. Dia baca baris sampai ke ujung. Sebab apa? Sebab nak berbaris ke ujung. Ni kita ni ada baris belakang dah ni. Tak ada berbaris dah. Salasun muhlikat, suhum muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi. Artinya bermula tiga perkara sebab bagi binasa. Nabi kata tiga perkara ni lah sebab bagi binasa. Mana? Pertama daripada tiga perkara. Bukan kata ketiga-tiga ni baru binasa. Maknanya ada satu daripada tiga ni sebab bagi binasa. Tapi kalau ada tiga-tiga, tu lagi berat lah. Mana yang pertama? Kikir yang diturut. Kikir yang diturut. Saya pun bubuh bawah itu tu bergaris gitu. Apa tu? Tu mungkin penekanan teguh lah. Kikir yang diturut. Maknanya kira-kira kita ni sayang lah ke? Dah sayang hak kita.
Memang kita sayang. Ini di hati itu memang adalah sifat kedekut, semua orang ada. Hak binasa ni kikir yang diturut. Kikir yang diturut, kedekut yang kita turut. Kalaulah kedekut kemudian kemudian kita mujahadah lawan pula. Mujahadah lawan pula, tu lagi besar lah. Ada ni. Mula-mula nak mujahadah lawan hak kikir daripada kefarduan. Nak mujahadah nak lawan pula hak kikir daripada perkara-perkara yang sunat. Kena mujahadah lah ni. Sebab apa? Sebab semua orang ada perasaan sayang, kedekut dengan apa harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Ke macam mana kita? Apa-apa harta ada pada kita, kita tak sayang, tak kedekut. Kita sayang, kita kedekut. Yang binasanya kikir yang diturut. Itu baru binasa. Kikir daripada perkara-perkara yang wajib. Dan kedua, keinginan yang diikut. Keinginan yang diikut. Keinginan yang diikut. Keinginan, nafsu, semua orang ada. Kita bukan malaikat. Tapi yang binasa ni hak keinginan yang diikut. Kita turut hawa nafsu. Kita turut hawa nafsu. Nafsu dia tak boleh nak hilangkan sebab diri kita dah. Diri kita dah nafsu ni. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, hak terjemah Syarah Al-Fatani, 20 berapa muka surat tak tahu membicarakan bab nafsu. Paling panjang bicara bab nafsu. 20 muka surat lebih. Satu-satu muka surat tu fahamlah. Kita halu tulisan dia tu. Satu-satu muka surat tu kalau kira macam tulisan, kalau buku orang sekarang ni berapa muka surat dah tahulah. Satu-satu muka surat tu 20 lebih muka surat dalam kitab Minhajul Abidin, terjemah Syekh Daud, membicarakan bab nafsu. Dia membicara berkaitan dengan 4 perkara yang menghalang kita dalam ibadah. Dengan manusianya, dengan dunianya, dengan syaitan dan nafsu. Manusia kita uzlah, kita kurangkan dengan manusia untuk kita meluangkan masa kita untuk perbanyakkan ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan dunia kita hadapi dengan zuhud. Kita hadapi dengan zuhud. Kemudian syaitan kita perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir ni bukan hanya zikir lisan, bukan hanya zikir hati. Zikir ni kita sentiasa memperingatkan diri kita akan suruhan dan larangan Allah. Zikir ni umum. Zikir ni umum. Dan ilmu ni pun dipanggil zikir. Majlis ilmu dipanggil majlis zikir. Kita faham zikir ni mengatik je. Tak. Lepas tu dia zikir. Ada zikir yang wajib, ada zikir yang sunat. Sembahyang pun dipanggil zikir. Kita mengingati akan perkara-perkara wajib. Itu zikir ingat yang wajib kepada kita. Zikir kita mengingati akan larangan-larangan Allah supaya kita dapat menghindari diri kita. Itu zikir yang wajib. Jadi dengan zikir ni lah kita boleh melepaskan daripada halangan syaitan. Syaitan sekat kita dalam amal, kita lawan. Ini kewajipan, kita buat amal. Buat amal comel dah. Dia mari pula goda kuat hati, goda dengan riak, goda dengan ujub, goda dengan takabur. Kita kena ingat kembali berkaitan dengan larangan-larangan berkaitan dengan hak batin. Anak zikir ni balik pada ilmu untuk lepas diri kita daripada tipu daya syaitan. Dalam kitab Minhaj ni satu peringkat syaitan. Satu peringkat. Ni sebagai contohlah. Kita dok semayang.
Mari telitah di hati nak semai itu contoh. Syaitan mai goda, tak apalah, muda lagi. Tengok tu. Lama lepas seorang kawan meninggal, marilah keinsafan, takutlah mati dalam keadaan tak semayang. Nak semayang ni lama dia duduk mari ni. Sebab tiap-tiap anak Adam Allah Ta'ala jadikan satu malaikat yang bernama mulhimun dan satu syaitan yang bernama waswasun bagi tiap-tiap seorang anak Adam. Bagi tiap-tiap seorang anak Adam, termasuk Nabi SAW, ada satu syaitan. Tapi syaitan tu tak ada guna apa sekarang. Tak ada guna apa sekarang. Kata setengah ulama pula ni daif ni. Itulah satu-satunya syaitan hok masuk Islam. Ni daif. Syaitan ni kafir lah semuanya. Tapi ni tak ni. Ni satu ni. Lepas tu pandangan daif. Pandangan tamat tak. Tapi tak ada peranan apa pun. Jadi ada satu malaikat mulhimun, ada satu syaitan waswasun. Sebab tu orang yang mari keinsafan ni, dia terdetik di hati khas mayang ni, lama dah ada ni, lama duk main mikir main mana tu, cetusan mana, cetusan daripada malaikat mulhim tu lah. Tapi dah syaitan kuat, jadi cetusan ni jadi mari mikir. Tengok orang mati, mikir. Tengok orang mati, mikir. Ni. Mari mana mikir? Mari daripada malaikat mulhimun. Duk cetus kebaikan. Ni. Jadi dua ni duk main sama ni. Sampai masa kuat cetusan malaikat, akhirnya muda-muda tu, hok mati-mati tu muda belaka. Tak duk tua-tua. Hak tua tak mati, hak tua duduk rumah. Hak muda mati duduk atas jalan raya. Hak muda lah mati. Hak tua segera mega rumah, tak ada pergi ke mana-mana. Hak muda mati. Akhirnya nak semayang. Mari mana ni? Mari daripada cetusan malaikat mulhim. Lama dah mari cetusan. Bukan tiba-tiba. Siapa tak nak semayang? Syaitan pula. Semayang. Kena belajar. Belajar apa semayang? Pandailah tu, tengok-tengok orang sudah lah. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Pergi kat tu pula dah. Ni perengkat. Kena belajar semayang. Belajar kitanya. Cok pandai semayang. Tak mari pula. Tak ada dah orang pandai semayang. Seorang je pandai semayang. Cuba tengok orang semayang. Tengok tu. Tengok dah betul semayang dia tu. Berdiri dah comel. Akak takbir tangan dah comel. Tangan buh mana pun dah betul. Rokok dah comel. Sujud dah comel. Mung je comel. Tengok. Kalau ada orang syaitan mai goda supaya riak. Kita ada orang pula syaitan goda dengan ujub. Saya kata goda dengan ujub pula. Satu peringkat. Nak lepas daripada syaitan ni dalam kitab Minhajul Abidin, mujahadah ilmu nombor 1 tetap dah, tanpa ilmu tak ada lah tu. Itu jadi gelak tahu syaitan je tak ada ilmu tu. Ada ilmu ni kena mujahadah, serta kita sentiasa minta tolong dengan tuan dia. Ni cerita nama majlis ilmu. Jangan cerita luar-luar ni. Kena minta tolong dengan tuan dia. Siapa tuan dia? Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada tu. Makhluk dia tu, syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak mujahadah kita dengan ilmu amal tu tetap dah. Ada ni. Dia buat bandingan ginilah. Kalau ada anjing tu bekeng duduk menyalak, tak sudut lawang lah. Panggil tuan dia keluar senyap lah anjing tu. Gitulah. Kemudian kita Midhash ni, syaitan terkadang tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Hak tu paling takut. Atas rupa kebajikan. Rajin buat amal, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin haji umrah sunat, rajin berzikir. Ilmu akidah tak lepas.
Contoh, itu semua tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Tak ada pakai gawas sikit abuk pun. Sebab apa? Sebab bab akidah ni buat rekah-rekah je. Tak ada langsung kebimbangan. Okeylah bab-bab iman tauhid ni okey dah. Okey macam mana? Kena halusi molek. Sebab dalam kitab tauhid li'annal khatar fi hazal fanni azimun, kerana kebimbangan, ketakutan dalam ilmu tauhid, kebimbangan, ketakutan yang besar. Jangan lebih kurang. Ni buat lebih kurang pula hak fardhu tauhid. Tu bukan belaka tu. Rajin buat amal pun tipu dari syaitan atau rupa kebajikan. Itulah kitab Minhajul Abidin. Panjangnya nafsu. Tu hak paling panjang. 28 muka surat ke bawah. Memang panjang. Pembicaraan berkaitan dengan nafsu. Sebab nafsu kita dah. Manusia di luar. Dunia di luar, syaitan di luar, nafsu di dalam. Yang mana kita ni biasanya hak di dalam, hak paling dekat, hak bersama, payah nak nampak keburukan. Kita pun dah nampak keburukan hak jauh. Hak dalam, hak paling hampir, hak sekali kita, hak tu payah kita nak nampak keburukan nafsu kita sendiri. Jadi kan orang kadang-kadang kan apa-apa hal? Orang tu. Hak dekat, hak dekat. Diri kita, keluarga kita tak nampak. Hilang barang, siapa naik rumah tadi ya? Hilang barang, siapa naik rumah tadi? Siapa apa? Hak dah sekali datang rumah tu ambil. Tapi sebelum sedar hak dekat ni, ramai mana dah hak luar tu kena tahmah. Siapa naik kebetulan hilang barang, tadi siapa naik? Ramai mana hak jadi kau kena tahmah. Kemudian barulah tahu anak sendiri hak ambil. Siapa lambat sangat nak sedar? Hak paling hampir, hak bersekali, payah nak nampak. Nafsu ni hak kita dah, payah nak nampak. Jadi macam mana nak hadapi nafsu? Manusia dengan uzlah, dunia dengan zuhud, syaitan dengan zikir, sentiasa memperingatkan akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Nafsu macam mana? Dia panjang cerita. Jadi nafsu yang diikuti ni di antara perkara yang menjadi sebab bagi binasa. Nafsu yang diikut. Kemudian kita nak bawa nafsu ni jalan yang sebenar, ilmu belaka. Kita nak buat amal berdasarkan kepada ilmu, bukan kepada nafsu kita sendiri. Beramal, belajar pun sama. Belajar berlandaskan pada hukum, bukan pada nafsu sendiri, bukan kepada suka sendiri, minat sendiri, berehi sendiri, bukan. Itu nafsu. Bukan kata nafsu kita suka cara seseorang menyampaikan. Ada tu nafsu kita sendiri. Itu halwa telinga kita sendiri. Kita nak belajar, kita nak cari guru, hak asas-asas, hak kewajipan kita permulaan. Mana kita kena balik pada hukum, bukan kepada kesukaan nafsu kita. Belajar tu sendiri. Belajar tu sendiri. Sebab terkadang kita belajar mengikut kemahuan kesukaan kita, bukan mengikut tuntutan syarak. Kita suka bicara bab hukum hakam sah batal. Kita pun ngaji peko. Akidah macam mana? Tasawufnya macam mana? Ni. Pada ni. Panggil apa ni? Nafsu. Ikut kemahuan nafsu sendiri. Dalam belajar tu boleh tertipu lagi dengan nafsu. Nafsu suka ni bicara bab hati rohani, maqam ni. Mana? Macam mana dengan ilmu tauhid, fiqh, hak fardhu, hak tasawuf fardhu macam mana? Hak tu awal lagi dah nafsu. Nak cerita bab rohani macam mana? Dikuasai oleh nafsu. Ikut nafsu. Nak belajar bukan ikut nafsu. Suka dengan satu ilmu, suka dengan orang mengajar. Tak, kita belajar kerana mengikut hukum syarak.
Bukan mengikut nafsu. Kalau mengikut nafsu, binasa. Itu yang kedua, keinginan nafsu yang diikut. Dan ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Perkenan, bukan perkenan ni. Mana? Berkenan lah, mana berkenan. Dia asal ijabul mar'i ni hairan diri, perasan. Kalau kita kenang pada diri sendiri lah. Faham ni? Faham tak kenang ni? Kenang ni bukan kenang ke orang je. Kenang pada diri kita. Aku ni orang baik. Kan kita kenang ke orang, ada kenang ke orang. Kita kenang ke seseorang sebab dia comel. Kita kenal pada seseorang sebab dia baik. Kita kenal dia sebab ada kelebihan di dia. Ini samalah, kita kenal pada diri kita. Sebab apa? Sebab kita comel, kita baik, kita ada kelebihan. Itu kenang apa gitu? Kenang oleh seseorang akan dirinya. Bukan perkenang tuanku, bukan ni. Itu perkenang lain tu. Perkenang kan, perkenang. Apa perkenang? Apa mana perkenang? Perkenang tuanku tu lah. Perkenang ni mana? Dibenarkan gitu ada. Perkenang. Hak ni perkenang mana apa? Kita kenang akan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita baik. Kita comel, kita pandai. Banyak kelebihan di kita. Itu kenal. Macam kita kenal kat orang tu lah. Kenapa kenal pada seseorang? Kerana dia baik, kerana dia begitu, kerana dia begini. Ni kita kenal diri kita sendiri. Hairan diri dia panggil. Perasan. Tu orang panggil apa? Ujub. Itu di antara sifat kecelaan yang nanti dia akan bicara. Kita hairan akan diri kita. Kita ni baik, kita nyapa. Kalau kita baik daripada sianu itu bukan ujub, itu takabur pula. Dah ni kita dak banding dengan siapa-siapa ni, tak ada banding, tak ada. Kita baik seorang kita, dak nilai orang. Baik kita daripada orang lain, itu takabur. Ni dak. Kita sendiri je. Kita kenang dengan diri kita ni, aku ni orang baik. Dia orang ujub ni tidak akan ada peningkatan. Sebab apa? Bila rasa diri pandai, tak mau belajar dah. Bila rasa diri banyak amal, tak mau tambah amal dah. Tak ada peningkatan. Dia dua tak ada peningkatan. Orang ujub dan orang putus asa. Dua ni tak ada peningkatan. Orang ujub lebih dah, tak ada peningkatan. Orang putus asa tak ada harapan dah. Tak ada peningkatan. Dua golongan. Orang ujub, orang putus asa. Dua-dua ni tak ada peningkatan. Orang ni bawa binasa belaka. Hairan akan diri sendiri. Itu di antara perkara yang menjadi sebab bagi binasa. Kikir yang diturut, keinginan yang diikut, perkenan oleh seorang akan dirinya. Yang kita nak sini adalah suhum muta', kikir yang diturut menjadi sebab bagi binasa. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallahi, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu sakhiyyu ahabbu ilallahi bin abidin bakhilin. Qaribun, ba'idun. Qarib hampir, ba'id jauh. Boleh faham dah, mudah je hadis ni. Qarib, qaribun minallah, hampir daripada Allah. Qaribun minan nas, hampir daripada manusia, orang yang pemurah. Qaribun minal jannah, hampir dengan syurga. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Itu orang yang pemurah. Wal bakhilu, orang bakhil pula. Tadi qarib, ni ba'idun. Ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga. Sebaliknya, qaribun minan nar, hampir dengan neraka.
tukar tu. Hak pemurah hampir, hak bakhil jauh. Hak pemurah jauh, hak bakhil hampir. Hak pemurah jauh daripada neraka. Hak bakhil hampir kepada neraka. Ini di antara orang yang perbezaan antara orang yang sakhi, orang yang pemurah dengan orang yang bakhil, orang yang kedekut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.